Ada lagi? Okey. Okey, tak apa. Alhamdulillah. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Saya nak petik ayat terakhir ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih.
Kata Allah Ta'ala, siapa yang teringin, siapa yang berharap, siapa yang nak sangat-sangat liqa Rabbi, nak jumpa dengan Tuhannya. Allah tanya kat kita. Faman, diakhiri ayat ini dengan satu pertanyaan. Allah Ta'ala tanya, di kalangan hamba, ada tak yang nak jumpa dengan Allah? Okey, kita jawab. Nak jumpa tak? Nak. Nikmat yang tertinggi yang akan diperolehi oleh ahli syurga, yakni bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, bermakna boleh. Boleh jumpa Allah. Boleh tengok Allah. Nah, tapi kata Allah, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Tiket utama, nak jumpa dengan Allah, hendaklah kamu beramal dengan amal yang soleh. Maksud amal soleh ni, apa juga kerja yang berbentuk kebajikan, apa juga perkataan yang berbentuk kebajikan, yang bentuk benda baik, apa juga niat yang baik, itulah disebut sebagai amal soleh. Lagi satu kata Allah, apa buat baik banyak mana pun, satu lagi tiket yang paling utama, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kalaulah hampa buat baik setinggi gunung pun, tapi hampa syirik pada Allah, tak pakai langsung. Dengan syarat amalan soleh kamu itu janganlah ada syirik sikit pun. Janganlah buat kerja syirik. Kan kita belajar syirik itu terbahagi kepada dua, syirik khafi dan syirik jali. Khafi ni tersembunyi, duduk di hati. Apa dia? Riak, takabur, buat kerana orang, nak suruh orang tengok, nak suruh orang puji dengan sebab lain. Oh, itu syirik, jadi panggil syirik khafi, duduk di dalam. Dia bukan buat kerana Allah, tapi dia buat kerana orang. Malu kat orang, orang tengok sekali lagi. Orang kata apa kalau kita tak pergi masjid. Rumah dekat sangat kot dengan masjid. Malu kat orang, gagah mai jugalah. Orang tengok, dia rajin dia mai. Itu syirik tu lah. Itu kata Allah, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahadan sikit pun. Apa jangan buat kerana orang, buatlah kerana Allah. Ini peringatan untuk kita. Sebab tu, kenapa surah Al-Kahfi ini ayat 1 hingga 10 ataupun ayat 101 hingga 110 kata Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beramal dengan surah ini maka dia akan terlepas daripada fitnah Dajjal. Beramal bukan sekadar menghafaz dan membaca sahaja, tapi kena beramal. Ni baca lancak, laju cantik, boleh hafaz, meniti di bibir, tapi tidak ada amalan dalam kalimah dia. Tengoklah, setiap satu ayat, kalau kita perhati tengok daripada ayat 101 hingga 110, mengandungi amalan-amalan harian. Nanti insyaAllah kita akan kupas satu persatu, sebab kita nak jadikan dia amalan pendinding daripada Dajjal. Okey. Sedikit kupasan daripada surah Al-Kahfi. Mungkin insyaAllah minggu-minggu lain saya akan ambil daripada ayat 1 balik sampai ke 10. Sehari satu jadilah. Kita kali belajar banyak-banyak. Kan? Biar sedikit tapi melekat. Jangan banyak tapi mencair. Pi lagu tu je. Kita pun keluar balik, dia pun keluar balik. Kan? Kita pikuk jalan lain, dia pikuk jalan lain. Sehari satu saja. Lupa tu memang dah ada lupa tu ada samalah dengan orang yang sedang berkata-kata ni ketika baca tu ingat, takut, sedar dan sebagainya. Tapi waktu dah kita mengadap dengan benda lain, kita cepat sangat lupa Itu adalah sifat yang paling dibenci oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam Al-Quran Allah kata, lupa tu dari syaitan. Kalau orang yang kuat lupa, lagilah syaitan kuat dalam diri dia. Rupa-rupanya bila kita cek balik kita ni kaki lupa ke tidak, cuba belajar menghafaz.
Dalam duduk mengapai, duduk boleh dah tu. Tutup, terus lupa. Tidak kalih-kalih belakang tu. Cuma orang baca sat, apa yang kata tadi? Lupa dah. Kan? Nak tahu syaitan yang ada dalam diri kita tu banyak mana? Bukan perebek-perebek dah lah. Dia hantar main general berbondong-bondong dalam diri kita. Baik. Kita akan mulai dengan macam biasa selawat dulu nak. Selawat tafrijiyah. Selawat ini adalah selawat mengundang rezeki. Selawat ini selawat mengundang rahmat. Selawat ini selawat menagih kasih dan cinta Nabi SAW. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Sekalian sahabat-sahabat yang diridhai Allah, alhamdulillah. Bersama-sama lagi kita pagi ni menyambung hadis yang ke-20 pada satu tajuk yang begitu singkat, yang begitu mudah untuk kita dengar, iaitu sifat malu. Perbicaraan Nabi SAW dengan seorang sahabat yang bernama Abi Mas'ud. Kita baca dulu nak. An Abi Mas'ud Aqabah bin Amrin. Okey, sekali lagi. An Abi Mas'ud Aqabah bin Amrin wal Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah al-ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Ini satu hadis daripada Nabi SAW yang bermaksud daripada Abi Mas'ud, iaitu Uqabah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara kata-kata yang telah didapati oleh manusia daripada ucapan kenabian yang pertama ialah, apabila anda tidak malu, maka buatlah apa saja yang anda mahu. Diriwayatkan oleh Bukhari. Sikit sangat hadis dia sebenarnya. Pendek sangat. Apa dia? Yang Nabi kata, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau hang tak malu, hang buatlah apa nak buat. Sikit je. Tapi maksudnya mendalam. Baik, kita tengok hadis ni, siapa yang bawa mai dekat kita ni? Siapa yang mai cerita balik dekat kita?
Dia ni seorang sahabat yang bernama Abi Mas'ud Aqabah bin Amrin wal Ansari. Abi Mas'ud Aqabah ni, dia adalah seorang sahabat Ansar. Kena ingat, kalau disebut dalam mana-mana hadis atau dalam mana-mana riwayat, kalau disebut Al-Ansari ni, iaitu adalah seorang sahabat yang duduk di Madinah. Nah, dia bukan sahabat yang duduk di Mekah. Sahabat yang duduk di Madinah. Mereka itu digelar sebagai Ansari. Orang-orang Ansar yang menunggu kedatangan Nabi SAW ke bumi Mekah, ke bumi Madinah. Waktu tu Nabi masih berada di Mekah. Dia tunggu lama Nabi tak main. Nah, lepas tu dia di antara sahabat 11 orang yang pergi ke Mekah untuk bai'ah Nabi. Nak jumpa Sa'd, seorang lelaki yang bernama Muhammad, yang katanya membawa satu risalah baru, yakni risalah Islam, yang katanya ia adalah utusan akhir zaman, yang kami dengar cerita-ceritanya daripada kitab-kitab Taurat dan juga kitab Injil. Adakah dia di bumi Mekah? Jadi bila mana orang Ansar ni berjumpa dengan sahabat Rasulullah, maka mereka diperkenalkan. Nah, dia ni, Abi Mas'ud Aqabah ni, dia di antara 11 orang yang dihantar. Mula 3 orang pergi. Orang Madinah 3 orang dia pergi berniaga. Memang daripada zaman Nabi Allah Ibrahim dahulu, apabila terbitnya sumber Zam-Zam di situ, tanah Bakkah itu menjadi subur dan menjadi tempat tumpuan. Maka berlakulah jual beli, tijarah, perniagaan. Makin lama makin berkembang sampai hari ini. Nah, sampai hari ini perkembangan yang begitu pesat Allah Ta'ala letak berpusat di situ. Orang-orang Madinah ni memang di antara yang bijak berniaga. Dia dengar, oh di situ ada satu tempat, ada sumber Zam-Zam, ada satu binaan bersegi 4. Kaabah lah. Bila orang pergi tawaf, itu pusat ibadah. Daripada zaman Nabi Ibrahim dulu lah. Memang dia menjadi tempat ibadah. Sebenarnya haji ni disyariatkan daripada zaman Nabi Allah Ibrahim. Kerja buat macam tu lah sampai hari ni. Wukuf pun macam tu. Nah, melontar pun macam tu. Kemudian, bila masa sampai Rasulullah lah yang disempurnakan ibadah haji tu. Jadi 3 orang ni pi mendengar bacaan daripada salah seorang sahabat. Hampa duk baca apa? Benda apa yang hampa duk kata? Dia pun membawa pula mai. Surah Al-Iqra', surah Al-Alaq. Jadi bila dibaca terpaut hati. Suka. Cantik bacaan ni. Dapat daripada mana? Bukan dapat daripada manusia. Katanya. Nah, ayat ini datang nun dari jauh. Kalau nak jumpa orang yang tukang baca, jom kami bawa. Bawalah 3 orang tu. Jumpa, rupa-rupanya bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni, siapa yang tengok dia, siapa yang jumpa dia, siapa yang boleh bercakap dengan dia, akan cepat jatuh hati. Dengan akhlak kepribadian baginda yang begitu indah. Kita pernah jumpa? Tak pernah. Pernah sembang? Tak pernah. Tapi jatuh hati tak? Jatuh hati. Sebut nama dia dah bergetar rasa hati. Tidak. Teringin dah nak jumpa? Teringin sangat-sangat. Nah, kita macam mana kita kenal dia? Daripada bacaan-bacaan. Daripada cerita-cerita dalam hadis. Tak pernah jumpa. Tapi subhanallah. Nah, setiap kali maulid Rasul berarak-arak dahululah. Kan? Kalau hari ini pun, apabila sirah-sirah Nabi dibacakan, hati mudah tersentuh. Bila sebut sallallahu alaihi wasallam, terasa ada sesuatu ketui dalam hati. Ketulan rasa rindu dan cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi yang boleh jumpa dia. Nah, 3 orang asal dia, orang Madinah. Tu jumpa dia, terus jatuh hati. Balik main ceritalah macam kita. Kita pergi satu tempat yang seronok, yang suka, macam orang pergi Mekah. Dia balik main dia cerita. Yang duduk di sini ni macam mana lah nak pergi. Kumpul duit, himpun, nak pergi juga. Susah payah nak pergi juga.
Nak pi juga. Bila ada cerita-cerita. Nah ni cerita pasal Rasulullah. Dia kaya tak? Dia tak kaya. Malahan ketika mana dia bertemu dengan 3 orang Ansar ni. Dia dalam kurungan. Di Darul Arqam bin Al-Arqam. Balik 3 orang cerita. Main pula sebelah. Itulah di antara rombongan sebelah orang ni adanya Abi Mas'ud Aqabah ni. Yang nak cerita kat kita tentang hadis ni. Ya? Pergi pula sebelah orang. Jumpa terus. Kalau itu 3 orang pergi berniaga. Yang ni pergi sebelah orang. Memang nak pergi jumpa terus. Pergi bertemulah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ha? Indah peribadi baginda. Tutur katanya bersusun. Ha? Layanan baginda memang kelas lah. No? Nabi layan orang dia bukan kira hang daripada mana, hang kasta mana, hang siapa. Layanan baginda layanan yang terbaik dan terindah. Lagi hang miskin, lagi aku sanjung. Lagi hang susah, lagi aku sayang hang. Itu adalah sifat Nabi yang melayan para sahabat. Dengan begitu, baik menyebabkan kawan dan lawan menjadi segan kepada Nabi kerana sifat kebaikan baginda sallallahu alaihi wasallam. Balik sebelah orang ni memang besarlah. Nah, tunggu kedatangan Nabi. Tunggu main tak main. Kan Nabi selagi Allah tak letak perintah dekat api. Lepas tu bila perjalanan Nabi menuju ke Madinah, sampai baginda di Quba, sahabat yang bernama Abi Mas'ud ni tunggu di Aqabah. Aqabah ni tang mana? Mina yang kita duk pergi melontak tu. Jamratul Ula, Jamratul Usta, Jamratul Aqabah. Sebab tu nama dia bubuh Mas'ud Aqabah. Itu gelaran, ini kunyah dia. Gelaran Abi Mas'ud ni, nama dia Abdullah bin Mas'ud. Jadi dia ni, bila mana dia duduk di Aqabah tunggu lamanya, tak sampai-sampai. Orang pakai ikut dia. Kata dia nak lalu ikut jalan ni. Rupanya Nabi tak lalu ikut jalan Aqabah. Nabi dibawa berjalan melalui jalan sulit, jalan rahsia untuk sampai ke Madinah. Kerana bimbang, puak musyrikin akan tangkap dan bunuh dia. Jadi dia dibawa melalui jalan, kalau kita panggil jalan rahsia lah. Ataupun yang popular waktu zaman PKP dulu ni, lorong tikus, betul tak? Kan, ikut lorong tikus, tak jumpa sekatan polis. Kan? Jadi itulah perjalanan Nabi dibawa. Nabi dibawa untuk berhijrah ke Madinah. Nabi tak pernah sampai ke Madinah. Manalah dia nak tahu jalan. Bukan ada peta, bukan ada petunjuk jalan, bukan ada signboard, apa pun tak ada. Jadi dinasihatkan untuk melewati jalan sulit. Tak lalulah ke Aqabah. Sedangkan sahabat-sahabat Ansar ni, dia pun mai tunggu Nabi dekat Aqabah. Aqabah ni tang mana? Tang Mina. Mina ni duduk di mana? Mekah ke Madinah? Mekah. Mina ni di bumi Mekah. Rasulullah pergi ke Madinah tak melewati jalan Aqabah. Jadi dia pun duduk ramai di situ. Maka tak apalah dia kata, hari ni dengar cerita dia dah jalan pergi dah. Kita pun tak jumpa dia ikut jalan. Kita berjanji, bersumpah setia, kita menerima dia sebagai Rasulullah, utusan daripada Allah. Maka termeterainya perjanjian Aqabah yang dinamakan Bai'ah Aqabah. Bai'atul Aqabah. Jadi di antara sebab dia digelar sebagai Mas'ud Aqabah bin Amrin ni bapa dia. Al-Ansari ni dia bangsa Madinah. Dia penduduk Madinah. Al-Badri ni dia di antara prajurit ataupun tentera-tentera Islam yang menyertai peperangan Badar. Sebenarnya nama dia pun tu ada makna lah. Ada makna satu-satu-satu. Pasal apa dia buat makna baru orang kenal. Abi Mas'ud ni Abi Mas'ud mana? Abi Mas'ud Aqabah.
yang menerajui perjanjian Aqabah. Nah, orang Ansar penduduk Madinah menyertai peperangan Badar. Nah, dia antara prajurit yang menyertai peperangan Badar yang mana sempat hidup bersama dengan para sahabat Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq dia ada, Umar Al-Khattab dia ada, Uthman bin Affan dia ada, dan bersama Ali bin Abi Talib. Sampai kepada zaman Ali bin Abi Talib, Ali lantik dia jadi gubernur di Kufah. Nah, bila lantik dia jadi gubernur di Kufah, dia pergi duduk di Kufah, tak kerja dia buat apa. Bebaskan hamba. Bebaskan hamba. Dia apabila dapat upah, gubernur. Adalah upah dia. Kita panggil gaji lah. Hari ni gaji gubernur, tu saya tanya lah, berapa? Takkan 500 ikut. Bila lagi kat gubernur lah. Dah. Okey. Kerja dia dapat upah, bebaskan hamba. Dapat upah, bebaskan hamba. Aku paling suka dia kata. Apabila kerja haji, kalau dam ni dia suruh bebaskan hamba. Kan ada kan buat kerja haji. Kalau kena dam tu, kalaulah kata kita melakukan kesilapan di dalam ihram. Contoh kata, kita cabut rambut melebihi 3 helai. Di antaranya kita ada pilihan-pilihan dia. No? Jikalau kamu tidak mampu, kalau tak mampu sembelih kambing, kalau kamu tak mampu sembelih kambing, kamu bebaskan hamba. Maaf, saya tersilap. Dia suruh bebaskan seorang hamba. Kalau tak mampu bebaskan hamba, baru sembelih sekok kambing. Jadi, kalau Abi Mas'ud Aqabah ni, dia nanti suruh bebaskan hamba. Dia tak bagi pilihan, bebaskan hamba. Sampailah kepada DP Kufah, kerja dia, bebaskan hamba. Memerdekakan hamba pada setiap kesalahan. Orang ni buat salah, hukuman dia, hang kena bebaskan hamba tu. Kemudian dia ni, gubernur ni, dia berpusat di masjid. Pusat pentadbiran dia di masjid. Jadi orang nanti mai ke masjid, dengan syarat utama, orang yang mai ke masjid tu di antara jemaah yang selalu ada. Dia akan bagi apa yang ada. Jadi orang tak boleh tak mai. Orang tak mau, orang kena mai. Sebab apa? Dia punya gaji pun dia bagi dekat orang. Jadi masjid itu menjadi satu pusat penyebaran ilmu. Masjid itu menjadi satu pusat untuk orang kutip apa juga kebaikan. Orang miskin, orang kaya, nanti pi bayar zakat di situ. Dalam masa yang sama, si miskin ikut, pi ambil. Dalam masa yang sama, hamba-hamba abdi dibebaskan. Dia pandai, dia bijak dalam pentadbiran. Bila sampai dia tua, dia kata kepada Sayyidina Ali, aku nak balik lah. Nak balik di mana? Nak balik dekat Rasulullah. Rasulullah ada di mana? Di Madinah. Rasulullah dah wafat dah masa ni. Aku nak balik dah. Dia kata, aku tak larat dah. Dia kata, aku rasa-rasanya di bumi Kufah ni, habis semua aku dah bebaskan. Tak ada lagi sistem perhambaan, dia kata, dalam negeri Kufah ni. Tahu Kufah ni di mana? Iraq. Jauh tu. Bukan daripada kapal terbang ke, kereta api laju ke, kereta ke, tak ada. Dia nak balik naik unta saja. Punya tawaduk dia ni lah. Yang nak cerita orang yang bawa hadis ni kat kita. Tawaduk sungguh. Lepas tu bila dia kata dekat Sayyidina Ali, aku nak balik lah pergi ke Madinah. Nak jumpa dengan Rasulullah. Rindu sangat-sangat lama tak jumpa dia. Lepas tu dia pun tungganglah unta, dia letak terus jawatan. Jadi tahulah Sayyidina Ali dia tak akan mai dah. Walhal pemerintahan dia, Masya Allah. Dia balik pergi perjalanan makan masa sebulan. Dalam perjalanan tu dia berqasidah lah, puji Rasulullah. Jangan matikan aku ya Allah sebelum aku jumpakan dia. Rupanya dia nak mati. Sampai di bumi Madinah, tempat utama dia pergi terus masuk dalam makam. Masuk dalam makam, di hujung kepala Nabi, menyembang wajah ke makam Nabi, menangis. Tangisan rindu seorang sahabat. Lepas tu mati. Wafatlah dia, dikebumikan di Raudhatul Baqi'. Yang ni perkuburan Baqi'. Itu sedikit kisah tentang
Abi Mas'ud, Aqabah, Amrin wal Ansari, Al-Badri. Indah perjalanan para sahabat yang diredai Allah. Radhiyallahu anhu tu, Allah redha dekat mereka. Apa dia kata? Dia kata telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah. Aku nak cakap ni, kata Nabi. Aku nak habang dekat hampa ni. Bukan dari kalam aku lah ni. Tapi mai daripada kalam Nabi-Nabi sebelum aku. Nabi yang mula-mula sekali. Dia kata, min kalamin nubuwatil ula. Nabi yang mula-mula. Okey, baik. Siapa Nabi yang mula-mula sekali? Siapa dia? Ya. Nabi Adam alaihi salam adalah Nabi yang mula-mula sekali. Bahkan sampai Nabi yang terakhir, yang ni baginda Nabi SAW, kalam ni yang aku nak kata. Bermakna setiap Nabi sampaikan kalam yang sama. Apa dia? Iza lam tastahi. Kalaulah hang tak malu. Ini bahasa Melayu utara kita ni. Kalaulah hampa ni muka jenis tak pemalu. Fasna' masyita. Buatlah hang suka. Buatlah apa yang nak buat. Kalau hang tak malulah. Baik. Pasal apa dia mesikit sangat perkataan ni. Kalaulah hampa ni rasa tak pemalu, muka tak pemalu, kita kalau kena perkataan muka tak pemalu ni, dandan malu, lala tu malu. Buatlah. Hampirlah buat kalau hang tak malu. Kan? Dandan malu. Mula semangat ke nak pergi? Jom kita pakai pergi. Pergi kalau hang tak malu, pergi. Dandan malu. Betul tak? Ni saya kata, perkataannya sedikit tetapi mendalam maksud Rasulullah ni. Dia nak kata dekat kita sebenarnya. Perkataan ni bukan daripada Rasulullah saja. Bahkan kata Nabi SAW, kalamun nubuwatil ula, daripada Nabi dulu lagi daripada kata dah. Benda yang sama. Apa dia ni? Okey. Kalau kita tengok Nabi ni, dia bercakap penuh berhemah. Dia selalu kata di antara hadis-hadis, al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Nak abang apa? Orang yang beriman ini, kita ni sebenarnya ada satu pohon, dipanggil pohon keimanan, yang tumbuh mekar dalam hati kita. Cuma kita tak nampak ranting dia, akar dia. Kata ulama tasawuf, pohon iman itu yang mana puncak yang tertingginya mencakar di langit yang teratas. Sementara akar tunjangnya menjejak terus ke dalam bumi. Ini kata-kata ahli tasawuf. Cabang-cabangnya menerawang naik ke langit dan memenuhi ruangan bumi. Dan dia kata kalau hampa nak tahu apa puncak keimanan yang tertinggi sekali adalah kalimah La ilaha illallah. Itu yang paling tertinggi. Orang yang memiliki keimanan yang paling tertinggi adalah Allah. Orang yang mendaulatkan kalimah La ilaha illallah. Orang tu dia dapat iman yang paling tinggi. Okey, kita cek balik diri kita. Ada tak dalam diri aku ni, ya Allah? Ada. Kalau tak ada nescaya aku tak menyembah Allah. Betul tak? Ada dalam diri kita. Awal-awal sekali. Al-awwalu ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal dalam beragama, kena kenal Allah. Kita belajar nak kenal Allah. Belajar nak kenal Allah. Itulah yang boleh terlahirnya sifat 20 tu. Zaman Rasulullah dulu tak ada cerita tentang sifat 20. Main zaman-zaman ulama-ulama salafus soleh baru dipecah-pecah iman. Mereka lah yang pecah. Ambil daripada mana? Ambil daripada Al-Quran. Ambil daripada hadis. Daripada sumber dua tu. Maka terjadilah sifat 20 yang kita nak belajar. Kalau ada orang yang kata, zaman Rasulullah dulu mana ada belajar sifat 20? Ya, tak ada. Sebab Rasulullah itu sendiri bawa sifat tu. Dia tak payah belajar. Dia tu ada di depan mereka. Kita ni kita kena belajar sebab benda ni tak ada. Wajib kita belajar. Baru kenal Allah, baru kenal Rasul. Itu dari segi cabang iman.
Adanya hak yang awal-awal tu, itu yang tertinggi. Apa dia iman yang paling-paling lemah, yang paling-paling rendah, yang dia kata akak dia tunjang duduk di bawah sekali. Maksud dia, iman yang paling-paling lemah. Sikit saja buat, tapi orang tu beriman. Tumitul agha anit tariqat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman yang paling terendah sekali, orang yang membuang sesuatu yang menyakiti di jalan. Apa juga di jalan dia jumpa kaca pecah ke, paku karat ke, paku tak karat ke, apa-apa lain. Ini kalau orang lalu ni, kena tayar motor dia pecah. Ni kalau siapa jalan terpijak ni, jenuh luka kalau kena paku berkarat. Jangan pandang remeh paku berkarat tu. Kena kita ada penyakit manis-manis tu dah. Kena paku karat, kena hujung ni, potong sampai ke lutut. Jadi, itu iman yang paling-paling rendah. Rupanya besar lah. Kita buang satu di jalan. Kita lalu tengok ada pelepasnya melintang di jalan. Kita pegang di hujung tu. Angkat tahu ke tepi. Orang nak lalu. Rupanya itu adalah iman. Nak tahu orang yang beriman. Yang ni dia saja bubuh benda di jalan. Saja dia bubuh. Tak mau bagi orang lalu. Biar padan dengan muka hampa. Biar kena tayar motor dia pecah. Tabuk pula paku kot jalan. Itu yang kita. Itu yang paling selemah, yang paling rendah. Okey, kita kalau tak dapat yang paling tinggi, kita ambil yang paling rendah. Jalan-jalan tu jumpa, ni kaca ni kalau kena ni, tak kena kita, kena orang lain. Ni baby, bukan kena kita, kena orang. Rendah iman kita tu, ambillah daripada rendah-rendah sampai kepada tinggi. Okey, apa yang dikatakan cabang hak menerawang tu? Di antara cabang tu lah, kebersihan sebahagian daripada iman, sabar sebahagian daripada iman, malu sebahagian daripada iman. Itu di antara cabang-cabang keimanan. Nasihat yang baik itu sebahagian daripada iman. Menutup aurat itu sebahagian daripada iman. Kan banyak kita dah dengar. Banyak cerita sebahagian daripada iman. Itu adalah cawangan. Atau kita panggil cabang-cabang dia. Kalau pokok tu ada ranting dia. Ranting-ranting keimanan. Dan salah satu daripada ranting keimanan itu adalah sifat malu. Malu. Malu ni ada dua jenis pula. Satu malu kerana Allah. Satu malu kerana orang. Okey. Malu kerana Allah ini dia hadir secara peribadi ataupun semula jadi. Contohnya, kita kata lagu ni. Aku ni pakai tudung tutup aurat ni sebab kerana Allah. Betul? Betul tak? Betul. Dapat pahala dah. Kerana Allah. Bukan kerana trend lah ni semua orang pakai tudung. Hang seorang saja tak pakai tudung. Nak kena pakai. Bukan, susah sekelum je. Dulu sungguh nak pakai tudung lah, payah. Lah ni tudung, ya Allah. Ready made. Sekelum saja. Dah boleh pakai tudung. Kan? Kecuali lah kalau yang nak bagi segak-segak tu. Tak pergi kipas-kipas tani. Tak pergi melambang-lambang tani. Ada yang rajin kelebek dia jadilah. Kalau tak rajin kelebek ni, dia kira janji sekelum. Kan? Janji tudung. Okey. Dia mungkin kata, aku pakai tudung ni kerana Allah. Kalau bukan kerana Allah, aku telanjang. Okey. Kita kata, kita letak diri kita lah. Kalau lah tudung tak diwajibkan, adakah kita nak telanjang? Dah tentulah tidak. Sebab kita ada malu. Malu tu hadir secara semula jadi. Aku kalau Allah Ta'ala tak wajib pakai tudung, aku nak telanjang je. Hangat-hangat lagu ni. Senang. Tak. Sebab kita ada perasaan malu yang memang Allah Ta'ala benihkan dalam diri kita. Dan kita bertudung yang sampai berlapis-lapis ni yang kita bubuh ni. Dengan sebab syariat. Kalau bukan kerana syariat, tak apa, tak pakai apa. Bila main syariat, masuk dalam hati itu ada iman, dia sangkutlah pada cabang tu. Dan rasa malu. Malu orang tengok tak pakai tudung. Malu dekat siapa? Malu dekat Allah, dia wajibkan.
Pernah kita dulu tak pakai tudung? Kan? Kita tak apa kisah pun, tak rasa malu pun. Sebab apa? Imannya tak masuk. Cabang tu tak tumbuh lagi. Satu ketika dulu kita mungkin, okey, dalam bahasa hari ni free hair. Bebas rambut. Dia nak terbang pergi ke mana, biar dia terbang pergi. Kan? Buat kerintin-kerintin pula, bergembut-gembut. Tak apalah. Zaman kita panggil zaman jahil. Apa sebab jadi itu? Iman tak masuk lagi. Bila iman dah masuk, dia tumbuh. Satu daripada cabang iman. Apa dia? Al-haya' malu. Hari ni boleh tak? Hari ni tak boleh. No? Kalau suruh muka tengok-tengok orang pun, carilah. Kain-kain apa pun nak sekup juga. Sebab malu. Malu tu mai daripada mana? Mai daripada cabang iman. Tapi Rasulullah kata di sini, bukan aku seorang kata Rasulullah. Nabi dulu-dulu, daripada Nabi Adam dah kata. Kalau hampa tak malu, buatlah apa yang suka. Buatlah. Fasnak masyikta. Apa yang rasa nak buat, hampa buatlah. Kalau lah hampa muka tak pemalu. Tu yang kita duk tengok tu. Yang kadang-kadang pakai baju dalam dengan seluar dalam saja tu. Fasnak masyikta lah tu. Pasal apa? Dia tidak ada haya dalam diri dia. Tidak ada cabang keimanan dalam diri dia. Dia buat apa dia suka. Nah, hari ni orang buat TikTok. Dalam handphone lah ni ada TikTok kan? Ustazah ni rajin TikTok lah. Ustazah pun manusia. Cuma saya tak TikTok je kat tu lah. Saya tidur je. Okay. Dia bubuh depan tu menari. Menari anak beranak. Nah, menari dengan kawan-kawan. Seluar kata apa tak malu lah. Buatlah. Buatlah. Nah, ada yang menari separuh. Separuh bogel ada. Kan? Yang buat. Benda ni sebenarnya. Kalau kita tengok di dalam Islam. Dia memang tak bagi. Dia haramkan. Apabila kita melakukan satu-satu adingan. Atau satu-satu perbuatan yang melampaui batas. Nah, lepas tu bila dah buat sesuatu yang dilarang dalam Islam, adalah di kalangan asatizah. Nah, ustaz-ustaz atau tok-tok guru. Nah, yang tegur. Marah pula. Siapa hang bukan Tuhan, hang bukan bagi rezeki kat kami. Kami cari rezeki sendiri, rezeki kami rezeki halal. Tapi hang duk jual badan macam mana? Halalkah dia? Sumber tu kita tengok. Nah, sumber tu. Kalau kami tak buat lagu ni, orang tak kenal kami kena buat lagu ni. Baru kami banyak followers. Kalau buat dalam TikTok tu, followers dia naik tinggi ramai. Tapi dia pun dapat duit. Kita lah yang bodoh. Nah, kita duk perhati ikut pula. Ikuti pula. Nah, dalam TikTok tu sebenarnya dia banyak manfaat kalau kita nak ambil. Dan dia banyak maksiat kalau kita nak ambil. Pilihlah. Pilihlah. Yang mana satu kita mahu. Hak yang kita tak mau tengok tu. Buat. Tu saya tengok. Tengok yang kita nak tengok. Ni dah lah. Dia lintah tu yang kita nak tengok sangat. Pasal apa? Pasal kita tak malu lah tu. Okey, kita tengok. Kita pergi di pantai. Kita ni manusia. Naklah berjalan-jalan juga. Pergi di pantai. Jumpa yang jenis tak ada cabang iman. Apa dia? Hak yang pakai hak di atas tu sikit. Hak di bawah tu sikit. Kita ni malu tengok. Kita tak pakai. Kita tengok orang pakai. Kita yang kita malu. Kita ada cabang iman. Pasal apa dia tak malu? Dia tak ada cabang keimanan. Ingat macam tu sudah. Ni kita pun gagah piduk jegir juga tepi dia. Dia pun tak malu sungguh. Hang pun tak malu. Hang duduk tengok dia dekat-dekat. Buat apa? Kita dah tengok belik-belik. Jomlah tak usah duduk lah tang ni. Tak boleh duduk. Semak biji mata. Bangkit tinggal bang lah. Malu. Malu kepada Allah. Orang yang memiliki cabang keimanan begitulah. Tapi kalau dia tak malu. Macam Rasulullah kata. Kalau lah hampa rasa hampa tak malu. Hampa buatlah apa hampa suka. Itulah yang duk jadi. Macam-macam. Apabila dalam diri dia tidak ada keimanan.
Iman ni, sebahagian daripada iman malu lah. Okey. Pi berbuka puasa. Kita nak puasa dah kan? Adalah nanti majlis berbuka puasa. Pasangan dengan pasangan. Tak kahwin lagi. Tidak ada hubungan halal lagi. Abang pula kat mak. Hari ni mak cik nak pergi buka puasa dengan abang tu. Ada apa hubungan dengan abang tu? Tak ada apa lah. Tunang dah lah nak kahwin. Habis tu hampa duk pergi makan berdua-berdua dia nak pergi buka puasa. Puasa tu ibadah mesti tak? Sebahagian daripada cabang iman. Kemudian hang duk pergi mengadak, duk pergi buka puasa, duk baca doa depan tu. Sambil buat maksiat, sambil baca. Sambil baca doa, sambil pembuka bagi segala ibadah. Iaitu berpuasa. Apa cerita ni? Rupa-rupanya kantin iman dia sebelah lagi tak ada. Ni kata. Al-haya'. Al-haya' minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Jikalaulah manusia itu tidak ada perasaan malu, jadilah dia seperti binatang. Binatang dah malu tak? Pernah jumpa binatang jumpa kita? Yang duk kata malu-malu kucing. Kucing tu dia tak malu lah. Kucing tu dia tak malu lah. Dia duk sabar je. Bila dia nak belah. Pun nak sambak apa yang dia tak tutup tu. Dia tak malu. Dia tunggu je tengok. Kita tengok. Orang selalu kata malu-malu kucing. Alim-alim kucing kan. Dia tak alim depan kita. Dia klip-pok tunduk saja. Cuba kalau tak ada orang. Habis siap. Apa? Almari pun dia pandai buka. Tudung periuk dia pandai buka. Dulu-dululah masa tak ada peti air dulu kan. Mak kita kalau dia tutup tudung periuk tu, dia tiba hambuh ketil bata. Kita ambil ketil bata tu kita letak. Rupanya dia pandai kait tudung tu nak. Yang dipanggil alim-alim kucing, malu-malu kucing tu, dia tak malu lah. Kalau kata manusia tidak ada perasaan malu, dia samalah dengan binatang. Melakukan maksiat di tepi-tepi jalan. Ada tak? Berlambak manusia lah ni buat maksiat di tepi jalan. Sebab apa? Daripada tak ada perasaan malu. Apabila manusia itu tidak ada lagi perasaan malu dalam diri dia, dia tak kisah. Orang tengah sembahyang Jumaat, dia menilau kata, dia tak ada malu. Dah lah, hang tak sembahyang tak? Hang meronda kata, hang makan di kedai makan. Orang yang buka kedai makan, kena ingat, time waktu sembahyang Jumaat, jangan jual. Hasil jualan ketika itu adalah haram. Ni tolong buat suruh, mai. Makcik ada dalam bilik ni, siapa tak nampak mai duduk makan dalam ni. Apa tak sembahyang kan? Awak yang lelaki tak sembahyang ada sebab tak? Ada period, lelaki ada period tak? Kan makcik kami tak sembahyang, kami period 4 orang. Tak apa, mai duduk dalam ni. Dah kan? Lelaki semua ada waktu yang dia tak payah sembahyang. Jadi pergi sembahyang. Aku tak boleh jual dekat ampau waktu-waktu begini. Waktu ni waktu orang tengah sembahyang Jumaat. Haram kalau aku ambil duit daripada hapa. Haram kalau hamba makan makanan aku. Bertegas dalam beragama. Ni kita rasa macam sayang lah. Time ni lah mereka nak main. Kesian lah kan. Kesian mereka rehat sangat-sangat. Pembohong. Apabila manusia itu tidak ada perasaan malu, buatlah apa saja dia suka. Dia buat. Dia buat apa saja. Malulah pada Allah. Malulah pada Rasulullah SAW. Kita sendiri kadang-kadang demai perasaan malu. Dalam umur kita yang meningkat senja lah. Kita panggil kita ni lepi senja lah dah Bukan tengah kembang dah. Kita dah lepi senja. Dah nak berbalik, matahari pun dah nak terbenam sangat dah. Benda senja ni. Orang buat mai satu pakaian dekat kita. Bukanlah kata macam mana sangat. Dia punya manik tu daripada atas sampai ke bawah. Kita tengok cantik sungguh. Merelak. Lawa tu. Lawa ambil kat hang. Tak berapa. Awak tadi hang kata lawa. Lah ni aku nak hadiah kat hang. Bukan nak suruh beli. Nak hadiah. Harga RM50,000. Ada kot. Dan ni nak bagi saja ni. Kalau bagi pun aku tak pakai. Pasal apa? Tu yang kita kata malu tu. Dia mai kepada satu tahap kita sendiri tak tergamak nak pakai pakaian tu. Bukan masa dia dah. Pasal apa? Tu dia.
bila mana Allah Ta'ala peringkatkan umur kita ni ke senja kala ni, dia tak mau dah macam-macam tu punya baju. Nah, 50,000 kot harga. Sekarang itu keluar satu masa, mungkin sampai hari ni masih ada. Yang dipanggil sebagai bawal eksklusif. Tudung bawal ni tudung Pak Sri lah. Macam saya suka pakai ni, nah. Bidang 45, harga selai 30,000, 40,000. Saya ni kan bila orang cerita kat saya tengah dengar. Adakah tudung selai harga 40,000? Ada. Mungkin batu tepi dia tu kot, no? Diamond, berlian kot. Kalau sutra pun takkanlah pergi sampai 40,000, no? Sampai pemikiran saya yang fakir lah, nah. Orang yang miskin lagu saya yang pakai tudung RM15 ni, bila dengar RM50, pemohong kot dia ni. Rupanya betul, no? Ada dia kata. Ada, cuba tengok ni. Oh, tengok dalam Facebook. Masya Allah, dia tulis bawal eksklusif. Selai sampai 40,000. Orang pakai. Kalau hang tak tulis besar-besar 40,000, kami bukan tahu yang hang pakai tudung macam kami, ya. Kan, dia kena maharap ni 40,000 ni. Dia kena maharap lah. Kan tiap-tiap sama orang tahu kan. Kalau kita lah. Bukan dia masa, dia kata, nah. Bukan dia masa malu sangat. Okay. Orang main hadiah dekat kita kasut kulit rimau. Kita tengok kulit rimau. Beli di mana? Aku beli di Afrika Selatan. Orang Afrika dia pun suka pakai pakaian daripada kulit binatang. Ha? Dia main bagi kasut rimau. Warna rimau belang tu. Kita ni perhati, kasut ni dari Afrika ni, jauh ni. Beribu-ribu ni harga dia. Mana suruh pakai, aku nak pakai tu mana kasut ni? Betul tak? Tu yang kata hayak tu, yang kata malu tu. Hampirlah pakai pergi kuliah, baru dia pun tengok. Tak kot, kan? Tak kot. Tu yang dikatakan, kita ada cabang keimanan. Cabang. Dia aku pakai selipar Jepun, hak RM3 tu. Aku puas hati. Nak pakai kasut kulit rimau. Duk nampak macam rimau. Sebenarnya bukan dia takut kat rimau tu. Dia malu. Dia malu. Kita yang dikatakan malu tu ada dua dalam diri kita. Malu tu dia yang lahir secara semula jadi, mai kerana Allah. Ada yang malu ni, dia mai kerana orang. Malu kerana orang tak boleh. Malu kerana orang. Okey. Kalau ditanya, malu ni letak kat mana? Malu ni letak kat mana? Letak kat muka ke? Kita tengok orang tu kalau dia malu, muka dia merah, berubah, kan? Mata dia tunduk, dia pejam. Dia tunduk, dia pejam. Mulut dia diam, dia tutup. Tangan dia genggam, malu. Malu dari hati. Sebab tu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam satu jasad itu ada seketul daging. Wa idza fasadat jasadi kullu. Wa idza hasanat jasadi kullu. Kalaulah elok mudghah dalam badan kita tu, maka eloklah perbuatan kita. Tapi kalau tak eloklah perbuatan kita. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ala wahyal qalb. Ketahui olehmu dialah hati. Rupanya malu tu letak di hati. Dia mai dari dalam, maka dia tercermin keluar. Malu sangat Hang nak malu pasal apa? Hang nak malu tang mana? Malu nak pergi mengaji. Dah tua-tua orang kata baru nak mengaji. Bertempat tak malu tu? Malu tu tak bertempat. Bolehkah lagi aku ni nak belajar? Boleh selagi ada ayat. Selagi ada peluang boleh. Selagi orang tak kata apa-apa kau. Dah tak ada gigi baru nak main belajar. Sebutan huruf pun dah tak fasih. Kan? Memanglah kalau kita tak ada pagar, sebutan huruf kita tak fasih, no? Saya mengaku saya pun tak ada pagar. Maknanya pagar ni pagar pemohong ni. Yang Dr. Kernih ni pagar pemohong ni. Cuba kalau baca Quran tak pakai gigi.
Dia keluar punya soseh. Huruf semua berangin belaka. Sofir, Mahmud, semua belaka. Betul tak? Kan? Ha? Malu ingat tengah-tengah ni baru nak pergi belajar. Malu pasal apa? Pergi belajar. Tak ada gigi, kita bubuhlah gigi. Dia bunyilah. Tak? Ini suat dengan sin, ini serupa aja. Tak? Ha. Sa bunyi sama, sa bunyi sama, jim bunyi sama, shin bunyi nak serupa. Itu saya kata semua mahmus belaka. Nah, semua berangin. Nah, mahmus. Dia keluar susah. Lepas tu dia malu. Ni malu tak bertempat. Pergilah belajar, nah, selagi boleh. Oh, dah orang tengok dah pakai tongkat. Tongkat pun tak apa. Jangan rasa malu untuk kita menerbitkan cabang-cabang cawang keimanan kita. Yang malu yang tak bertempat ni, jangan kita ikut. Memang mula-mula nak pergi belajar, kita pergi tengok orang dah ramai. Kita tanya, ramai dah orang? Ramai juga dah. Segan nak pergi. Segan apa? Jomlah. Segan sekejap orang kata, rumah aku dekat, tapi dia baru nak main. Nak jauh-jauh, dia pun boleh main. Siapa kami yang dekat tak boleh pergi? Pasal hang muka tak malu. Ha? Itu kata Nabi, bila hang tak malu, di dalam tasbih, kalau hang tak malu, buatlah apa hang suka. Hang tak mahu, bila tengok orang, dia duduk rendak je kot tingkat. Ramai juga tu. Ramai juga. Aku kan tak teringat Nabi, duduk teringat juga Nabi. Tapi segan. Dia tak kata malu, dia kata segan. Malu nak segan, sepupu. Ha? Sepupu, seibu, sebapa tu. Ha? Bukan 2 kali pupu, 3 kali pupu. Sepupu, seibu, sebapa. Lepas tu dia kata, segan sangat nanti. Nak kena bawa apa? Sekali dia suruh baca. Dia suruh baca, aku baca salah. Aku segan lah. Malu ke orang, tu dia. Akhirnya, cabang keimanan dia semakin lama semakin layu. Lepas tu kata Rasulullah, dah hang tak malu, hang buatlah apa hang suka. Hang duduklah lagu carang hang. Ya. Akhirnya, hiduplah dalam kejahilan. Wallahu'alam. Indah kalam Nabi ni nak. Indah kalam Nabi. Tertusuk di hati. Apa yang kita kata hari ni, ada pada diri kita. Kita jangan malu kerana manusia, tapi malulah kerana Allah. No? Malulah kerana Allah. Wallahu'alam bisawab. Nah, insya-Allah minggu depan ada lagi nah. Okey, saya ingat dalam bulan Ramadan saya nak buat juga kuliah. Nah, sebab kita PKP, kita cuti lama. Jadi dalam bulan Ramadan saya nak teruskan kuliah. Kalau tak ada kuliah secara semuka, saya akan teruskan secara Google Meet. Jadi macam mana pendapat sahabat-sahabat kekanda-kekanda di sini? Nak buat secara semuka ke nak suruh buat di dalam rumah? Okey. Semuka kalau macam tu kita teruskan. Kita teruskan insya-Allah taala, alhamdulillah. Mendapat kata sepakat, kita teruskan sambil kita berpuasa. Bukan kita sambil belajar sambil makan pun kan? Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Ada soalan nak tanya? Assalamualaikum Ustazah. Okey, waalaikumsalam. Ada soalan dari sahabat Alam Maya. Ya, silakan. Ji nak tanya Ustazah ni pasal bab talak. InsyaAllah, insyaAllah. Ada seorang hamba Allah ni, baru ni suami dia ada lafaz talak satu dekat dia. Lepas dia talak satu, lepas tu dah tak berapa minit, lepas tu dia sebut pula, aku cerai kau talak, 3 pula dah. Mula dia sebut satu, lepas tu dia sebut 3 pula dah. Jadinya soalan di sini, jatuh satu ke jatuh 3 Ustazah? Okey, baik. Baik, terima kasih. Permasalahan tentang talak ditanya oleh sahabat kita nak. Dia tanya, dia kata, seorang perempuan apabila dijatuhi talak satu. Okey, suami dia lafazkan talak satu. Maka tertalaklah. Talak ini adalah satu lafaz yang halal tapi dibenci oleh Allah. Allah benci sangat-sangat. Suami ini lafaz talak satu maka jatuh satu. Selang beberapa minit, dia ulang pula. Aku cerai hang dengan talak 3. Jadi nak kira berapa? 1 ke 3? 3. Ianya dikira 3. Tidak dikira 1. Nah,
Bila mana perempuan itu diceraikan dengan talak 3, di dalam hukum munakahat, kitab Iqna' membicarakan, itu dipanggil talak bain kubra. Talak 3 dipanggil talak bain kubra. Apa maksud talak bain kubra ni? Talak yang tidak boleh dirujuk sampai bila-bila. Okey, nak kahwin juga bila dia bagi 3, Allah Ta'ala yang muqallibal qulub, membolak-balikkan hati dia, balik bagi yang teringin balik kat perempuan tu. Sebab Allah Ta'ala memang marah apabila jatuh 3. Yang nak jatuh juga, nak ikut kehendak syaitan, dia bagi 3. Bagi 3 tu, bukan siapa kali hati. Allah kali hati dia. Kali hati dia, tu yang bahasa kita duk panggil gila talak tu. Dia punya menggila lah nak balik. Nak balik sampai tak boleh pergi ke mana. Maka Islam dalam kitab fiqh menggariskan. Tak sah dia nak rujuk dengan isteri yang telah diceraikan dengan talak 3 kecuali isteri tu berkahwin dengan orang lain dulu. Dan bila dia berkahwin, dia wajib berjimak dengan orang lain dulu. Lepas tu, bila dia berjimak dengan orang lain dulu, kalau orang tu dah tak suka dah kat bini dia, cerai, baru dia boleh kahwin balik. Okey, dalam bahasa kita hari ni, dia panggil Cina buta. Ni orang Melayu, pandai buat bahasa. Dalam hukum tak ada Cina buta lah. Mungkinlah dia buat pergi lah cari Cina buta, naiklah bagi nikah sah, esok orang suruh cerai. Tak sah perkahwinan tu. Perkahwinan yang diikat dengan esok orang cerai, tak sah. Kata kahwin kontrak ni. Tak sah. Biar dia nak cerai bila-bila masa dia rasa dia tak mahu dia nak cerai. Dia cerai baru hang ada jalan nak masuk. Kalau tidak, dok tak boleh sampai bila-bila. Tak boleh sampai bila. Atau mungkin dia dibayar. Okey, aku dah cerai isteri aku talak 3. Talak 3 ni memang tak boleh dirujuk. Bila tak boleh dirujuk, dengan syarat dia kena kahwin dengan orang lain. Dia bayar, orang tu aku bayar. Hang kahwin dengan bini aku, dengan bekas bini aku. Tapi hang jangan buat apa-apa kat dia. Hang jangan sentuh dia. Hang tengok je dia. Boleh tak? Tak boleh kahwin. Syarat dia kena jimak dulu dengan suami tu. Lepas tu suami tu cerai dengan secara rela. Bukan dipaksa. Baru boleh dia rujuk semula. Sebab itulah. Kadang-kadang lelaki ni dia marah sangat kat isteri. Aku cerai hang dengan talak 100. Kalau dia cerai dengan talak 100, berapa yang jatuh? 3 juga. Cerailah dengan talak 3,000 pun, 3 juga yang jatuh. Sebab itu talak tak ada dekat perempuan. Kalaulah talak ada dekat perempuan, saya ingat hari-hari dia cerai suami. Dia marah sikit. Terang. Allah Ta'ala ni, bila dia buat satu hukum, dia tahulah apa yang dia buat. Dia bagi dekat lelaki. Lelaki ni nampak macam tak sabar. Kita orang perempuan suka kata lelaki tak sabar. Dia pun orang jantan bukan sabar. Takkan dia apalah sabar. Kita yang tak sabar. Macam-macam isteri ni yang cerai, kau cerai. Dia buat tak tahu je. Boleh sabar tu. Tapi yang kalau kata talak dia kat tangan perempuan, saya tak tahulah. Habis semua lelaki berjujur belaka dia cerai. Hari-hari dia nak cerai. Tambah silap sikit. Kalau macam tu kita tak sodok sekali lah. Kalau macam tu kita berpisah lah. Okey. Sebab kita perempuan. Baik Zina. Allah Akbar Ustazah. Allah Akbar Ustazah. Dia nak pergi kat suami dia kata. Dia kata mana jatuh 3. Dia kata jatuh 1 je. Haji kata mampu dah. Jatuh 3. Lalu dia suami dia nak rujuk balik. Dia kata. Padahal nak rujuk balik. Macam mana tu? Sebab apa? Dia kata, Ji mana dia jatuh 3. Dia kata sebab apa? Sebab mula-mula dia sebut 1. Jadi kami tak rujuk balik. Jadi pakai 1 lah dia kata. Lepas tu lepas berapa minit rujuk dia sebut pula 3. Habis tu dia kata macam mana ni? Ji kata mampu dah. Dia nak pergi kat suami dah. Dia pun PJJ. Macam mana? PJJ. Aduh dah lah PJJ no.
Dia bagi pula sampai 3. Allahuakbar. No? Abang ada suruh dia pergi rujuk dia pejabat agama lah. No? Hakim syariah yang akan meletakkan macam mana. Dah duduk jauh-jauh kod telefon ke depan bercerai ni. Ikut telefon lah. Ikut telefon lah. Bercerai ni jenis lah ni video call ni. Kan. Kalau kata jimat kod telefon tak boleh, tapi cerai kod telefon boleh, no? Jaga, no? Bahayalah ni, no? Tapi pada pandangan Ustazah memang taruh 3 lah kan. Lepas berapa minit dia sebut pula. Ya. Kalau dari segi apa yang saya belajar, sabit kesalahan, dengan lafaz yang dia lafaz, maka jatuhnya talak 3. No? Sebab dia memperbetulkan. Dah mula dia kata 1, lepas tu dia sambung pula. Dia kata bukan 1 tapi 3. Maka 3 lah yang diguna pakai. No? Okey, tak apa, masih Ustazah. Ya, sama-sama. Kasih. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Janita. Tunggu sahabat-sahabat lain tanya soalan macam tak ada lagi. Saya nak tanya sikit soalan kat Ustazah lah berkenaan dengan tadi cerita tentang sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud tadi kan. Kisah yang tadi mungkin saya terlepas cerita sikit lah. Yang Ustazah cerita tadi dia menanti kedatangan Rasulullah di Aqabah. Sedih lah saya terkesan dengan kisah tu kan. Macam mana sahabat Rasulullah yang hebat ni pun dia ternanti-nanti Rasulullah tak kunjung tiba kan. Betul ya Ustazah? Ya betul. Okey, saya nak minta Ustazah bagi sedar hati saya lah. Macam contoh orang kata ibrah yang saya dapat macam sebelum ni yang baru ni saya pergi umrah yang saya tak dapat masuk ke Raudah tu. Saya buat macam tu lah, lebih kurang 3 malam 4 malam saya ternanti di depan Raudah tu, nak masuk tak boleh. Saya terasa lah macam mana sahabat Rasulullah pun ternanti Rasulullah kan, macam saya pun ternanti di depan pintu Raudah tu, nak masuk tak dapat. Saya nak Ustazah macam mana bagi sedar hati saya, perasaan saya. Sebab saya percaya macam mana Ustazah cerita dulu dalam kelas Ustazah bagi tahu kepribadian Rasulullah tidak melayan tetamunya. Rasulullah layan setiap tetamunya. Rasulullah tahu siapa yang datang ziarahnya. Yang tu saya nak Ustazah tolong bagi sedar hati saya. Walaupun saya tahu benda ni ada orang kata cabang-cabang perasaan tu Allah bagi. Cumanya saya nak dengar daripada lidah Ustazah lah, bagi saya rasa sedar hati saya lagi Ustazah. Baik insya-Allah lah. Baik baca. Okey, satu lagi soalan daripada sahabat kita. Tersentuh hati pada kisah Abi Mas'ud. Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri yang kita kata dia bai'ah Rasulullah di Aqabah tadi kan. Dia tunggu kehadiran Rasulullah tak sampai-sampai. Dan akhirnya tak dapat bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu sedih. Sedikit perkongsian baru-baru ni bila kami pergi buat umrah. Kami ada 2 trip 1 dan trip kedua. Sekarang punya SOP kalau nak masuk pergi ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita pergi Madinah, tujuan utama tak ada lain. Nak pergi ziarah Rasulullah. Tidak, kita tak pergi Madinah, tidak. Ziarah Rasulullah tu kena masuk Raudah baru jumpa. Kalau tidak tak boleh jumpa. Kemudian kita kena ada aplikasi Ismarna, Tawakkalna. Hari ni punya fitnah dunia sampai bumi Madinah. Macam kalau kita cerita tadi, Abi Mas'ud ni dia sampai bumi Madinah, terus dia lari masuk ke makam. Menyembam wajah ke makam Rasulullah, menangis, rindu. Macam tu juga kita yang membawa rindu yang syarat ni, semua atas tujuan yang satu, nak pergi ziarah makam, nak pergi ke Raudah. Tapi hari ni tak boleh lagi pergi, hang kena buat aplikasi telefon. Hang kena ada aplikasi Tawakkalna. Masuk bumi Jeddah tu, kita ni dah kelang kabut dah. Cari apa? Cari SIM card. Beli SIM card, ada yang beli harga 110. Buka-buka dalam sekupang, tak ada duit. Mereka ambil kesempatan, ada mereka kisah, mereka duduk di tanah haram ke apa ke. Mereka membawa kita.
Ada yang betul tu betul, ada yang tak betul tu tak betul. Nah, habis bila sampai bumi Madinah, sampai dah, nampak dah Masjid Nabawi. Hati ni terlonjak-lonjak punya nak pergi ni. Tak boleh pergi, lagi hang tak buat aplikasi tawakalna. Lagi benda tu tak siap, hang tak boleh masuk. Habis tu semua, orang tak boleh pergi masjid kerja duk perisi benda tu. Kita utamakan apa? Ha? Dia jadi macam tu. Ini yang dikatakan fitnah dunia antaranya. Kemudian masuk aplikasi, dia ada waktu nak pergi ziarah. Kita tengok penuh. Tak ada. Kita tak boleh celah, tak boleh nak masuk. Buat macam mana pun tak boleh nak masuk. Nah, sampailah jemaah ni berulang-ulang, ulang kesian. Jauh. Kita duduk di pintu. Kalau dulu pintu tu pintu 15, pintu 13. Nak pergi pintu 25, pintu 24. Jalan jauh ujung tu. Nah, ulang alik pergi. Rayuan nak masuk. Dia nak main tengok, dia nak tengok handphone dulu. Kita buka, dia tengok penuh. Tak ada. Kita punya slot tak ada. Waktu ni tak ada. Dia nanti atok dulu. Dia nanti scan satu-satu. Dia scan. Naik nama kita, lampu hijau tu menyala. Okey, nama hang naik, baru hang boleh masuk. Lah ni macam tu punya undang-undang. Saya akui baru ni saya pergi, jemaah saya semua tak boleh masuk. Seorang je dari Johor. Allah pilih dia dapat masuk. Macam mana perasaan kita yang hadir, jauh-jauh susah payah punya nak pergi. Percubaan saya, tak dapat. Begitu juga dengan percubaan sahabat-sahabat lain berulang-ulang pergi. Tak dapat. Kesian yang untuk pertama kali pergi. Tidak. Memang berhajat. Nak dapat masuk Raudhah. Tak dapat. Apa perasaan? Sedih. Menangis. Bila dia tengok, dia cek aplikasi kita tak ada. Dia halau balik. Kita dihalau. Allah. Kena halau pun menangis. Fikir kepada diri aku ni dosa banyak sangat kaya Allah. Rasulullah tak terima aku. Tak mau jumpa ke Rasulullah dengan aku. Nah, bayangkan saya yang bawa jemaah yang ramai. Jemaah nanti kata apa? Ustazah ni tak pandai bawa. Nah, awak orang lain boleh masuk. Pasal apa kita tak boleh masuk? Orang akan cari salah kita. Dia terima. Sebab kita bukan manusia sempurna. Nah, sepatutnya kena buat macam ni. Buatlah list nama bagi. Hang buatlah list apa pun. Memang tak boleh. Undang-undang hari ni. Tak boleh masuk. Pagi last tu, sehari lagi nak balik. 2 hari lagi. Nak keluar daripada bumi Madinah. Saya jumpa dengan rombongan Ustazah Asma Harun. Mereka ada 40 orang. Mereka pun macam kami lah juga. Tak dapat. Menangis-nangis. Ustazah Asma Harun tu menangis. Merayu. Ada dia kisah. Hang siapa? Tambahlah saya Ustazah Hasia Yaakob yang tak ada apa-apa ni. Betul tak? Yang orang siapa-siapa tak kenal. Piduk dalam tu. Cai! Dia kata. Faham betul hang balik. Okey. Kita cek balik. Kenapa aku tak diterima? Kenapa aku tak diterima? Baik. Kita kembali kepada kisah zaman Rasulullah dulu. Zaman Rasulullah masih hidup. Seorang sahabat yang tak dipanggil sahabat. Tetapi dia dipanggil tabi'in. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Dia punya nak jumpa Rasulullah lah. Dia duduk di Yaman. Dia hidup sezaman dengan Rasulullah. Dia dengar panggilan jihad. Rasulullah panggil, okey kita nak masuk berperang dalam peperangan Badar bermula. Kemudian peperangan Uhud yang keduanya. Diikuti dengan peperangan Khandaq dan peperangan yang lain. Dia punya nak ikut pergi berperang nak jumpa dengan Rasulullah. Tapi dia tak upaya. Walhal dia hidup pada zaman Rasulullah hidup. Kemudian, pasal apa dia tak boleh pergi? Dia belum mak dia buta. Lumpuh kedua kaki. Sampai pada satu hari dia minta izin kat mak dia nak pergi, mak dia bagi pergi. Dia nak jumpa dengan Rasulullah SAW. Dia pergi. Ni saya cerita ringkas lah. Pasal apa? Nak menyedapkan perasaan hati. Nak tanya, adakah kerana aku terlalu banyak dosa, aku tak boleh masuk Raudhah? Bukan. Bukan. Okey.
Dia pipi sampai Rasulullah tak ada di rumah. Mak dia bagi dekat dia masa sehari saja. Jangan tinggal mak lama-lama nak, sehari saja. Macam kita ziarah Madinah, kita ada hari. Sampai masa kena keluar tinggal. Tak boleh duduk dah orang hambat. Sedangkan dalam aplikasi kita tu, lepas kita keluar daripada Madinah, baru ada kosong. Kita nak duduk sampai cakap berapa bulan. Lepas tu dia kata ada kosong, tapi lambat lagi. Kita tengok-tengok, oh kosong, tapi kita dah tak ada. Kita dah tak ada di situ. Jadi kena keluar. Macam ni lah kita ambil perbandingan kisah Uwais Al-Qarni. Dia sampai di rumah Rasulullah. Dengan besar harapan. Bayangkan dia punya nak main tu. Dia jalan kaki. Ha? Sampai di depan pintu rumah Rasulullah. Rasulullah tak ada. Rasulullah pergi berperang. Menangis dia. Kerja ni siapa buat? Allah. Apapun hati luka macam mana pun, kembalilah pada Allah. Nah, jangan kita cari salah mereka tu, salah orang ni, salah orang tu. Aku ni dosa banyak, pasal tu Allah Ta'ala tak panggil aku, pasal tu dia tak pilih aku. Bersangka baik dengan Allah pada apa keadaan sekalipun. Kena sangka baik dengan Allah. Bila mana dia tak dapat jumpa Rasulullah, dia hanya menitipkan atau meninggalkan pesan salam kepada Sayyidatina Aisyah. Tak apalah, dia kata tak ada rezeki, dia tunggu sampai petang. Mak dia dah pesan jangan lama-lama. Nah, jangan lama-lama kena balik. Mak buta, walah dia siap dah makanan. Nah, kena balik. Sampai petang tak jumpa Rasulullah. Dia tinggal salam kepada Sayyidatina Aisyah. Baliklah dia, main jalan kaki kot. Dia balik. Dapat jumpa? Tak jumpa, sebab tu dia tak dipanggil sahabat. Sebab dia hidup sezaman dengan Rasulullah, tak pernah bertemu, tak pernah berjabat tangan. Jadi dia bukan sahabat. Bila dia balik, Rasulullah balik main. Rasulullah sampai ke rumah, Rasulullah kata, kita ada tetamu kan tadi. Dia menitipkan salam buat aku. Nama dia Uwais Al-Qarni. Rasulullah tahu tak? Tahu. Tapi Rasulullah tak sempat berjumpa dengan dia. Rasulullah pesan kepada para sahabat dia. Khulafaur Rasyidin 4 yang orang tu. Hampa, kalau hampa jumpa sekian-sekian manusia, nama dia sekian-sekian nama, di tapak tangan dia ada satu tanda putih, suruh dia berdoa. Doa dia paling makbul. Doa dia paling makbul. Rasulullah pernah jumpa dia? Tak pernah jumpa dia. Rasulullah tahu tak dia mai? Tahu. Rasulullah tahu tak keinginan, kerinduan dia nak jumpa dengan Rasulullah? Rasulullah tahu. Dan Rasulullah berpesan. Salam dia selalu sampai kepada aku. Pada kalimah apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alaika. Selawat dan salam ke atas engkau. Siapa dia? Ayyuhan nabiyyu. Wahai Nabi. Siapa dia? Rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad SAW yang telah pun diturunnya rahmat Allah kepadanya. Nabi kata selalu salam sampai pada aku. Dan aku tahu kerinduan di hatinya. Dia mai dah sampai rumah aku. Tapi dia tak jumpa dengan aku. Ini adalah peraturan Allah. Bukan dengan siapa-siapa. Pujuklah hati yang hidup sezaman dengan Rasulullah pun. Pi dah sampai depan pintu rumah dia. Tak boleh jumpa. Apatah kita yang hidup pada zaman dunia yang penuh dengan fitnah. Pi dah sampai dah depan pintu. Pintu 24, pintu 25, pintu 26 adalah pintu Raudhah. Lepas tutup pintu 2, tinggal satu pintu 24. Tahu nak kena beratuk dari luar ni. Kena beratuk. Dia cek satu. Bukan satu cek. Sagi di dalam tu cek lagi, sagi cek lagi. Nah, nak masuk ke dalam. Masuk di dalam ni. Seorang sahabat kami, saya kata, dalam ramai-ramai kami seorang je terlepas masuk. Dia dapat aplikasi tu. Allah pilih dia masuk waktu yang sama. Nah, buat aplikasi tu pun waktu yang sama, tapi dia dapat. Nah, dia dapat. Allah bagi dekat dia. Nah, pasal apa Allah Ta'ala tak bagi kita? Allah benci kat kita. Dia tak benci. Kalau tak benci, aku tak bagi hampa makan. Kalau aku benci dekat hampa, aku tak bagi hampa makan minum. Kalau aku benci kat hampa, aku tak pandang hampa. Nah, bukan
bukan kerana Allah benci. Nah, tetapi itu di antara ujiannya. Cuma kita, saya kata sebenarnya, kita kena ada dua bekal dalam diri kita. Sabar dan redha. Kedua-dua perkataan ini 3 kali, 3 huruf je. Sad, bara, radha, alif. Sabar dan redha. 3 kalimah, 3 huruf. Tapi nak melaksanakannya amat payah. Kalau saat lagi balik, kawan-kawan pakat tanya, masuk redha tak? Tak dapat. Awak tak masuk. Mahal sangat aku bayar tamam 7-8 ribu. Tak boleh masuk. Itulah hampa lagu tu, hampa lagu ni, hampa lagu tu. Okey, akhirnya hati kita ni yang memang dah luka, yang memang dah sedih, mengikut apa kata orang. Nah, bukan kerana Rasulullah tak mau jumpa. Tetapi yakinlah nak melalui selawat. Sebab Rasulullah kata, sesiapa yang lupa berselawat ke atasku, dia lupa jalan untuk ke syurga. Nak jumpa dengan Rasulullah, insyaAllah macam mana Sauban. Sampai kuning badan demam. Pasal apa? Rasulullah kata, hang jangan susah hati Sauban. Hang mati masuk syurga. Apalah artinya syurga kalau tak dapat duduk dengan engkau ya Rasulullah. Dapat masuk syurga dah seronok. Tapi tak dapat duduk dengan Rasulullah. Demam sampai kuning badan, nak mati dah. Takut dapat masuk syurga tapi tak dapat duduk dengan Rasulullah. Kita ni tak dapat ke syurga lagi pun. Tak tahu nak duduk tang mana lagi pun. Bahkan jumpa dengan Rasulullah pun tak boleh. Jangan dah rasa senang hati. Apa yang patut ada pada diri kita, segala apa yang berlaku, semuanya daripada Allah dan bersangka baik dengan Allah. Begini cara Allah layan aku. Kalau kata Uwais Al-Qarni yang mai daripada jauh, awak jahat sangat ke dia? Dia belum mak dia. Pasal apa Allah Ta'ala tak izinkan dia jumpa? Ada sebab. Bahkan Rasulullah kata doa dia lah yang paling makbul. Sayyidina Abu Bakar tak sempat jumpa dia. Cari tak jumpa. Sayyidina Umar sempat jumpa dia. Waktu dia pergi buat haji, dia dukung mak dia. Daripada Yaman dia dukung mak dia. Zaman Sayyidina Umar baru dia jumpa. Sayyidina Umar tanya yang ni kata, tengok dulu tapak tangan dia. Di tengah tapak tangan dia itu ada tanda bulat. Kalau kita kata kudir, bukan. Dia tanda cahaya. Sayyidina Umar kata, berdoalah untuk aku, wahai Uwais. Rasulullah dah kata, dia kata, ya ke? Rasulullah kata tentang aku kah? Aku tak pernah jumpa dengan dia. Aku pergi tapi tak jumpa. Dalam keadaan dia sedih melara, mak dia mati di Mekah. Sedih melara kehilangan ibu dia. Bahagia apabila menerima salam daripada junjungan Nabi SAW. Jadi apalah. Janita kalau kita nak fikir dengan diri kita yang bukan siapa-siapa. Kita bukan Uwais Al-Qarni pun. Tapi kita pergi tak sempat nak jumpa. Ada slot kosong tapi hari tu hari nak kena pergi Mekah. Kita boleh nak duduk. Siapa nak bayar hotel Madinah punya mak ai? Hotel hari ni di Mekah. Sari. Hotel Safwah. 1,280 rial. Sehari duduk. Memanglah kita duduk satu bilik 4 orang. Berbagi 4. Kalau 1,280 bagi 4. Kau rasa aku boleh nak duduk bangsari lagi seorang-seorang? Tak mampu kot. Tak mampu kot. Susah sebenarnya. Jadi andai kita tak bertemu di sana, kita sentiasa bertemu di hati. Terus terang saya mengaku, yang pergi dengan saya tak dapat masuk. Kami hanya merindu, bersyair, berkasidah di dinding masjid. Tak boleh masuk. Nak buat macam mana? Nak kata kat siapa? Nak marah kat siapa? Nak marah kat Allah? Dah tentu kita tak berani. Kan? Hanya menerima qada dan qadar secara redha dan juga sabar. Itu yang saya boleh katakan. Janita mohon maaf. Andai tak dapat memuaskan hati. Mohon maaf sangat-sangat. Ya, Tazah. Saya pun bersyukur Tazah, sebabnya memanglah kita rasa macam sedih tu, tapi sebenarnya gembira tu lagi lebih Tazah. Sebab Alhamdulillah. sebelum ni kita dapat masuk Raudah, kali ni kita tak dapat masuk, kita bawa balik satu perasaan. Macam Tazah kata tidak perasaan merindu tu kan, kita isah diri kan, macam kita belajar dengan Tazah bawa banyak perasaan sahabat-sahabat yang mana tak dapat jumpa Rasulullah, macam Uwais Al-Qarni, Ibnu Mas'ud. Kita dapat perasaan sama macam dia, feeling sama. Kita kata
satu orang kata apa, satu pengajaran kita dapat bawa balik. Tak sama macam kita punya sebelum ni. Kita balik ni kita duduk dengan satu perasaan tu. Perasaan yang rindu tu semakin menambah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih nak. Ya, Terima kasih semua nak. Minta ampun, minta maaf atas segala kekurangan saya. Yang baik tu Allah punya, yang lemah, yang kurang tu saya punya sendiri. Okey, di Mekah lebih mudah. Di Mekah dia kena ada aplikasi Smarna juga. Setiap kali nak masuk buat tawaf di Mataf, di bawah tu kena tunjuk aplikasi tu. Kita kena tempah waktu-waktu dia. Tapi alhamdulillah dia taklah seketat di Raudhah. Dia tak cek seorang-seorang, dia tak scan. Tak ada. Dia tak scan barcode tu. Angkat tunjuk. Kita kadang-kadang ni kami buat apa lah, screenshot je memornya hang bagi Izzat kat aku. Dan kita masuk, kita angkat tunjuk. Lelaki kalau nak tawaf kena pakai ihram. Kalau tidak kena naik tingkat 1, tingkat 2. Nah, kena yang tak larat naik motor padam ke hang. Cucikan motor. Di Mekah agak senang. Agak mudah. Tapi di Madinah susah sikit. Namun hari kami nak balik tu dia bagi lelaki masuk makam, ziarah makam. Tak payah guna aplikasi. Perempuan masih lagi ketat. Perempuan masih lagi tak boleh. Kami pergi berdiri di makam Baqi'. Di Raudhatul Baqi'. Berdiri daripada jauh. Berdiri. Bukan buat apa. Kena hambat. Berdiri kot. Lepas tu sambil berjalan lah. Nak tengok apa kena sambil berjalan. Berjalan. Nak pusing. Satu Masjid Nawawi tu bukan senang tu, luah kan. Kena hak yang kawan-kawan kita yang tak larat nak berjalan, yang duk heret kaki kan, agak mencabar sikit lah. Tapi Madinah memang kita berhimpun baru nak cerita. Ni masjid apa, ni kan Saqifah Bani Sa'adah tu, kita baru nak cerita, kena hambat. Grup kami tu sampai dengan grup Syekh Zainal Asri. Tok Guru tu. Kami tengah duduk bertaaruf, tengok-tengok Syekh Zainal Asri masuk. Punya berbunga-bunga lagi, seronok nampak Tok Guru. Kan? Ramai ikut. Tengok-tengok dia pun elok-elok berhenti dekat Saqifah. Bukan dalam taman tu pun. Di luar tu. Mailah polis. Halau, sambil halau dia kata kami haram. Haram apa? Kita buat haram ke benda tu? Sabar dan redha. Menangis. Saya kata, kali ni pergi memang banyak menangis. Pasal apa? Pasal kerja kena perambat. Pergilah tak mana pun kena hambat. Alhamdulillah. Lagu ni cara Allah layan aku terima Allah. Janganlah aku diusir dari syurga nanti ya Allah. Wallahu'alam. Ampun, tak maaf semua A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Hamdan katsira. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma rzuqna qabla al-mauti bit-taubah wa 'inda al-mauti bis-syahadah wa ba'da al-mauti bil-jannati wal-harir wa ma'am. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Sallallahu alaihi wa sallam.